Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada sesi pembelajaran kita minggu ini bersama Ustazah Nur Ashikin binti Ahmad. Baiklah murid-murid semua, pada minggu ini kita akan belajar mengenai tajuk ibadah puasa pada bulan Ramadan. Baiklah murid-murid semua, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar dan doa penerah hati. Tadah tangan semua murid-murid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, perhatikan gambar di bawah. Apa yang kamu dapat lihat? Ya, gambar tersebut gambar seseorang sedang makan buah kurma. Baiklah, waktu bila kita disunatkan untuk mengambil buah kurma? Ya, betul. Ketika kita berbuka puasa, kita disunatkan untuk mengambil buah kurma. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan membincangkan tentang tajuk ibadah puasa pada bulan Ramadan. Murid-murid sekalian, pertama sekali murid-murid perlu tahu apa itu puasa. Baiklah, puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Kita pergi kepada hukum puasa. Apa hukum puasa pada bulan Ramadan? Ya murid-murid, hukum puasa pada bulan Ramadan ialah wajib kepada orang yang cukup syaratnya. Selepas ini, kita akan mempelajari apa syarat-syarat wajib puasa. Sebelum Ustazah menerangkan syarat-syarat wajib puasa, Ustazah minta murid-murid sekalian membuka buku teks muka surat 115. Dalam buku teks kamu, kita akan melihat fungsi puasa bagi merehatkan sistem pencernaan. Baiklah murid-murid sekalian, sistem pencernaan bermula daripada mulut hingga usus. Fungsi organ pencernaan saling berkaitan. Antaranya termasuklah menerima dan mencernakan makanan, menyerap zat ke dalam aliran darah serta membuang bahan yang tidak dapat dicernakan. Terdapat juga organ lain seperti hati yang berhubung dengan organ pencernaan. Pankreas pula menghasilkan enzim pencernaan. Hempedu perlu untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Ketika berpuasa, bebanan makanan berkurang dalam badan. Proses penyantoksidan yang berlaku melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Baiklah murid-murid sekalian, dengan itu murid-murid boleh tahu kenapa Islam mensyariatkan kepada umatnya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Baiklah murid-murid, untuk pengetahuan murid-murid semua, ibadah puasa telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Dalil naqli puasa ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu ibadah puasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Baiklah murid-murid, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan ayat ini untuk memberi petunjuk kepada umat Islam supaya kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Sekarang kita boleh lihat syarat-syarat wajib puasa. Yang pertama, seseorang itu mestilah mampu berpuasa. Mampu ini bermaksud sihat dan boleh berpuasa, tidak ada masalah kesihatan, tidak ada sakit yang berpanjangan sehingga kita tidak mampu untuk berpuasa. Bagi orang yang sihat tubuh badan dan mampu berpuasa, maka ia diwajibkan melakukan ataupun melaksanakan puasa ini. Baiklah, yang kedua ialah Islam. Seseorang yang beragama Islam wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga ialah berakal. Orang yang berakal wajib berpuasa. Berakal ini bermaksud kita dapat mengenal sesuatu itu dengan baik. Yang ini akal kita berfungsi dengan baik. Maka bagi orang yang mempunyai akal yang baik dan dapat berfikir dengan waras, maka orang itu wajib berpuasa. Dan yang keempat ialah orang yang baligh, iaitu cukup umur, wajib berpuasa. Bagi orang lelaki dan orang perempuan yang telah baligh ataupun yang telah cukup umur, maka wajib ke atas orang itu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ustazah harap kamu jelas dengan penerangan Ustazah ini. Baiklah murid-murid, kita masuk pula pada syarat-syarat sah puasa. Yang pertama ialah Islam. Seseorang yang beragama Islam sah puasanya, dan apabila dia murtad, maka puasanya tidak sah dan tidak diterima. Yang kedua ialah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz ialah seseorang yang dapat membezakan mana satu perkara yang baik dan mana satu perkara yang buruk. Bagi kanak-kanak yang telah dapat membezakan antara satu perkara yang baik dan yang buruk, maka kanak-kanak itu dipanggil sebagai mumayyiz. Bagi kanak-kanak ini, jika dia berpuasa, maka puasanya adalah sah. Yang ketiga ialah berakal. Orang yang berpuasa mestilah mempunyai fikiran yang waras. Gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari, maka puasanya adalah tidak sah kerana orang ini tidak termasuk dalam kategori berakal. Yang keempat pula ialah suci daripada haid dan nifas serta wiladah. Ini bagi seseorang wanita yang telah baligh ataupun cukup umur. Bagi wanita yang didatangi haid, nifas dan wiladah, maka puasanya adalah tidak sah. Ustazah harap dengan penerangan Ustazah ini kamu dapat memahami tentang syarat-syarat sah puasa. Okey, murid-murid semua, sampailah di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.